Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustaz Muhammad Saiful Bahari bin Abdullah selaku pensyarah bagi subjek Al-Tasawuf Al-Muqarran. Pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk Al-Khafifiyah. Al-Khafifiyah. Al-Khafifiyuna yantamuna ila Abi Abdillah Muhammad ibn Khafif. Al-Khafifiyah ini dinisbahkan kepada Abi Abdillah ibn Khafif. Wa kana aliman bi ulumi zahir wal batin, dan beliau merupakan seorang yang ahli dan mahir dalam ilmu zahir dan juga batin. Ilmu zahir seperti ilmu fiqh, mantik dan juga ilmu hadis. Manakala ilmu batin adalah ilmu tasawuf. Dan beliau merupakan pengarang yang terkenal pada zamannya, dan beliau telah banyak mengeluarkan karya-karya beliau di dalam bidang tasawuf. Maka tazawwaju 400 maratan wa dhalika li'annahu kana min abna'il muluk. Beliau merupakan keturunan raja, dan pada zamannya beliau telah mengahwini seramai 400 wanita secara berperingkat. Beliau telah wafat pada 371 Masihi, dan di dalam mazhab tasawuf beliau berpegang kepada dua, iaitu al-ghaibah dan juga al-hudur. Mazhabul khafifiyah fi tasawuf. الهدور يعني هدور القلب بدلالة اليقين حتى يصير الحكم الغيبي له مثل الحكم العيني. Al-hudur ni bermaksud menghadirkan diri dengan keyakinan, yakni kita yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu ada dan maha berkuasa di atas segala-galanya. Dan kita bayangkan seolah perkara yang tak berlaku di depan mata kita itu ianya berlaku betul-betul di hadapan mata kita. Manakala al-ghaibatul qalbi amma dun al-haq ila haddu an yaghibu an nafsahu hatta annahu bi ghaibatahu an nafsahu la yara nafsah. Bermaksud ketidakhadiran hati dari segala sesuatu daripada Allah. Bila hati kita rasa yakin dengan Allah, kemudian kita hilang kepercayaan kepada diri kita sendiri dan juga sekeliling. Contohnya, kita tidak hiraukan apa yang berlaku di sekeliling kita, hatta yang berlaku terhadap diri kita sendiri, kerana kita terlalu yakin kepada Allah SWT. Alamatu haza, iaitu tanda seseorang itu hatinya betul-betul al-ghaibah. Al-a'rad an-hukmu rusum misluha yakun nabiyyu maksuman al-haram, iaitu apabila diri itu mula berpaling daripada memikirkan tentang urusan-urusan yang zahir, iaitu tidak terikat kepada luaran, sebagaimana kedudukan Rasulullah SAW telah terpelihara daripada Allah daripada sebab yang haram. Al-ghaibah anin nafsi hudur bil haq wal hudur bil haqqi ghaibati anin nafsi. Orang yang sentiasa dalam keadaan al-ghaibah anin nafsi, iaitu berkedudukan yang sentiasa ingat akan Allah Ta'ala. Bila ingatan terhadap Allah itu kuat, maka hilanglah ingatan tentang dirinya sendiri. Kerana yakuna kullu ghaib anin nafsi hadirun bil haq wa kullu hadirun bil haq ghaiban anin nafsi. Kerana seolah-olah boleh dikatakan seperti orang yang hilang tumpuan terhadap dirinya sendiri, maka dia sedang bersama dengan Allah Ta'ala, di mana maksud hilang tumpuan terhadap dirinya sendiri ialah tidak merasa dirinya yang hebat ataupun yang mulia. Famaliku al-ghaibah huwa Allahu Azza wa Jalla, iaitu yang memiliki hati hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Fa'iza qaharat jazbatun min al-jazabati al-haqqi qalba talibah ja'alat al-ghaibah ladaihi misal al-hudur, di mana apabila suatu tarikan kerohanian, ketuhanan daripada Allah berlaku atas dirinya atau mengongkong menguasai dirinya atau hatinya pada ketika itu, maka jadilah al-ghaibah itu sama kedudukannya dengan al-hudur. Wa yartafa'a syarifati wal qismi wal qata'a al-idafa ila nafsi, di mana hilang sebarang bentuk sekutu bagi Allah dan pembahagian, sudah pasti hilanglah pada ketika itu untuk menyandarkan sesuatu dirinya kepada diri sendiri. Walamma lam yakun liqalbi malikus siwahu fa'iza ghaibahu aw ahdarahu yakun fi tasarrufahu. Mana apabila hati itu hanya dimiliki oleh Allah, tidak dimiliki oleh yang lain, maka Allah akan menghilangkan dan akan menghadirkan semuanya dengan urusan takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Faqarikul yuqaddimu ilal ulama al-hudur al-ghaibah, iaitu perbezaan yang mendahului di sisi ulama al-hudur atau al-ghaibah. Yang pertama, yuqaddimu al-hudur al-ghaibah, iaitu setengah golongan sufi yang mendahului hati berbanding al-ghaibah. Yang kedua, yuqaddimu al-ghaibah al-hudur, iaitu setengah
kalangan sufi yang kedua, yuqaddimu al-ghaibah al-hudur, di mana setengah golongan sufi yang mendahului al-ghaibah berbanding al-hudur. Kama bayana fi as-sahhu wa sukri. Ia sama perbincangan dengan suhu dengan as-sukri pada perbincangan yang lepas. As-suhu wa sukri yadalla ala baqa'i al-awsaf. Perbincangan mengenai as-suhu wa sukri iaitu merujuk kepada kekalnya sifat-sifat mahmudah yang ada pada diri seseorang itu. Wal-ghaibah wal-hudur tadalla ala fana'i al-awsaf, di mana ia merujuk kepada hilangnya kesedaran ataupun hilangnya sifat-sifat kemanusiaan yang merujuk kepada sifat masmumah. Waman yuqaddimu al-ghaibah ala al-hudur wahum, iaitu antara orang-orang yang mendahului sifat al-ghaibah ala al-hudur: Ibnu Khattab, Al-Husain Ibnu Mansur, Abu Bakr Syafili, Bandar Ibnu Husain, Abu Hamzah al-Baghdadi, Samnun Muhib radhiyallahu anhum. Yaquluna innal hijaba aqsar fi tariqil haqqi wa anta, yaitu mereka mengatakan hijab yang paling besar untuk mencapai mengenal Allah Ta'ala ialah diri sendiri. Man yuqaddimu al-hudur al-ghaibah: Al-Harisa al-Muhasibi, Al-Junaid, Sahal Ibnu Abdullah, Abu Hasin al-Haddad, Hamdun al-Qasar, Abu Muhammad al-Husfi, Muhammad Ibnu Khafif. Iaitu sebagian tokoh-tokoh sufi yang telah disebutkan tadi, mereka ialah mendahului al-hudur berbanding al-ghaib. Jadi saya akan sambung dengan faidatul ghaibah, iaitu kepentingan, faedah ataupun kebaikan al-ghaibah itu sendiri. Yang mana kita perlu tekankan kat sini, al-ghaibah ni dia merupakan satu penghayatan rohani, bukanlah satu perbuatan luaran ataupun tingkah laku luaran. Al-hudur wal ghaibah bidunil hudur junun. Kata ulama Syekh, ghaibah kalau kita sangka dia sebagai satu keadaan ghaibah tanpa rasa ingat kepada Allah Ta'ala yang kuat, maka dia merupakan satu kegilaan. Wayazimu liyakun al-maksud min hadhihi al-ghaibah al-hudur. Kita maksudkan dengan ghaibah di sini ialah dengan makna al-hudur. Amma al-ghalabah awil maut awil ghaflah, sama ada ghalabah ataupun mati ataupun ghaflah ni lalai ataupun lupa. Yang mana ghalabah ni dia biasanya sifat yang mendampingi perasaan ghaibah yang ada pada seseorang tu. Famadha wujida al-maksud saqatat al-illah. Apabila tercapai maksud dia, maka gugurlah sebarang bentuk sebab musabab yang lain. Seterusnya, mislu kisah al-hudur wal ghaibah, iaitu contoh ataupun gambaran kisah silam yang dialami oleh para sufiah waktu dulu. Jadi ada dua kisah, tapi saya terangkan satu saja. Masyhur anna wahid min muridi Zinnun qasada Abu Yazid. Jadi ada satu kisah masyhur di antara murid Zunnun al-Misri dengan Abu Yazid. Wa indama wasala ila bab sawma'atihi wa daqil bab. Ketika mana anak murid Zunnun al-Misri ni dia sampai ke bilik khalwat ataupun bilik ibadat yang dikhususkan untuk Abu Yazid, lalu dia ketuk pintu. Wa qala Abu Yazid, lalu Abu Yazid bertanya, man anta, siapa kamu? Wa man turid, dan apa yang kamu nak? Qala uridu Abu Yazid. Jadi anak murid Zunnun al-Misri ni cakap, saya nak jumpa Abu Yazid. Qala man yakun Abu Yazid wa aina wa ay syai'huwa wa qad bahastu munzu muddah an Abi Yazid wa lam ajidhu. Okey, jadi Abu Yazid tanya balik, siapa tu Abu Yazid? Di mana dia? Apa tu Abu Yazid? Secari lama dah Abu Yazid tapi tak jumpa. Sedangkan dekat sini dia sendiri adalah Abu Yazid. Walamma ada zalik asyahsu wa akhbaru Zunnun qala rahimahullah akhi Abu Yazid zahaba fi dhahibin ila Allah. Lalu bila dia beritahu kepada guru dia Zunnun al-Misri, dia kata Abu Yazid kata macam ni, kata macam tu kan. Lalu Zunnun al-Misri kata Abu Yazid sahabat aku ni dia sedang asyik dengan Allah Ta'ala. Dia telah ghaibah, telah pergi bersama dengan orang-orang yang pergi kepada Allah Ta'ala. Okey, jadi khulasah dia, hadha huwa makna al-ghaibah wal hudur awradathu muhtasaran litakun qad arafat maslaka al-khafifiyah wa ta'rifu aidan ma marada haula'il qaum min al-ghaibah wal hudur. Secara ringkasnya supaya kita tahu tentang bagaimana penghayatan kerohanian yang dialami oleh al-khafifiyah, supaya kita faham juga apa yang dimaksudkan sebagai al-hudur. Wallahu a'lam. Sekian saja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.